Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kata 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Sensi. MITI sasar peroleh $5 trilion Amerika dalam pasaran halal menjelang 2030. Ia memandangkan prestasi pasaran halal negara semakin menunjukkan peningkatan prestasi. Situasi positif itu dibantu industri halal di setiap negeri yang turut berkembang pesat seiring dengan perubahan semasa. Lebih banyak program akan diselaras KUSKOP bagi memperkasa komuniti India di negara ini. Perkara itu diputuskan semasa pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama mitra dan ahli parlimen yang mewakili masyarakat India. Fokusnya bagi membincangkan pandangan dan idea untuk terus memperkasakan komuniti berkenaan. SPRM memulakan siasatan berhubung kewujudan kartel pengagihan dan pembekalan kontrak baju padi. Siasatan membabitkan sebuah pertubuhan di bawah kementerian dianggarkan bernilai RM1.8 bilion. Siasatan SPRM akan menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan mentah selain kesalahan salah guna kuasa membabitkan ahli lembaga pengarah yang berkenaan. Mahkamah Tinggi hari ini akan memutuskan sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibebaskan atau diperintah membela diri atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan YMDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequara dijadualkan membaca keputusan berkenaan pada 9 pagi ini. KPDN Selangor bersama JAIS telah menyerbu sebuah rumah penyelembihan ayam di Puchong. Hasil mendapati premis tersebut melanggar manual prosedur Persijilan Halal Malaysia. Antaranya penyembelihan ayam di luar premis, ketidakakuran besar, ketiadaan pemeriksa halal bagi proses penyelembihan dan pelanggaran amalan penyilangan baik kebersihan. Siasatan terhadap Himpunan Kibarkan Jalur Gemilang di dataran Menara Condong Teluk Intan bukan dibuat atas kesalahan mengibarkan bendera. Sebaliknya, ia disiasat di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012 kerana berhimpun dan berucap di tempat awam tanpa pemakluman kepada pihak polis. Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata, 5 wakil penganjur termasuk 2 ahli Dewan Undangan Negeri telah dirakam percakapan. Sementara itu, 61 laporan diterima membabitkan perhimpunan mempamerkan bendera negara asing pada 24 Oktober lalu. Semakan mendapati penganjur telah membuat permohonan dan diberi kelulusan pada 2 Oktober lalu. Bagaimanapun, terdapat pelanggaran syarat yang ditetapkan Ketua Polis Daerah oleh penganjur dan peserta. Dadah seberat 105 kg dirampas kastam dalam operasi di gudang sebuah syarikat logistik di Shah Alam pada 15 Oktober lalu. Pemeriksaan mendapati dadah terbabit disorok di sebalik bungkusan kotak teh herba Cina. Modus operandinya guna khidmat kurier di Lembah Kelang untuk hantar bungkusan ke Sabah melalui laluan udara selain mengikrarkan syarikat vape sebagai penerima. Polis menahan 3 individu dan merampas 19 bungkusan dadah jenis syabu seberat 20 kg di Pulau Pinang. Ketua Polis Negeri berkata, kesemua suspek berusia 25 hingga 39 tahun dipercayai ahli sindiket pengedaran dadah. Siasatan awal mendapati mereka bergiat aktif menjalankan kegiatan pengedaran dadah sejak awal bulan ini. Di Johor Bahru, suami isteri antara 3 yang ditahan bersama 22 kg dadah. Mereka dipercayai aktif sejak Julai lalu dengan menjadikan kenderaan sebagai tempat menyimpan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Mereka direman selama 13 hari sehingga Khamis. Manakala di Puchong, polis menahan 2 lelaki dan merampas dadah di Syak Kishabu dengan anggaran berat 329.5 kg. Kedua-dua suspek berusia 30 dan 34 tahun bertindak sebagai runner sindiket berkenaan. Kedua-dua suspek direman selama 7 hari dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Ketua Polis Perak berkata setakat ini tiada laporan diterima melibatkan nyawa dan kerosakan harta benda susulan bunyi letupan misteri di Ipoh baru-baru ini. Hasil pertemuan bersama 20 agensi berkaitan juga menolak beberapa teori yang diperkatakan sebelum ini. Ia termasuk faktor muka bumi dan aktiviti pengkuarian. Beliau berkata siasatan hanya akan diteruskan jika terdapat penemuan atau bukti baharu. Seorang peniaga pasar malam didenda RM100 selepas dituduh menghamburkan kata-kata kesat terhadap seorang lelaki di Pejabat Ahli Parlimen di Bukit Bintang. Hukuman dijatuhkan selepas Kon Kian Po, 42 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut. Magistrate turut mengarahkan tertuduh dipenjarakan selama 3 hari sekiranya gagal membayar denda. 99 syarikat di daerah Tawau Sabah zahir komitmen menyokong inisiatif gerakan membanteras manipulasi dan ketirisan menerusi program Kita Gempuh yang dipelopori KPDN. Antara syarikat yang terlibat, 30 syarikat pengangkut, 29 pengusaha stesen minyak dan 7 syarikat pembungkus minyak masak. Program itu bagi membanteras penyelewengan barangan kawalan dan bersubsidi serta aktiviti manipulasi perniagaan. 23 motosikal disita dalam operasi penguatkuasaan bunyi bising motosikal sekitar Kulim, Kedah. Daripada angka itu, 20 motosikal gagal ujian bunyi bising dalam operasi yang dijalankan JAS Kedah bersama Polis Negeri. Menjelang monsun Timur Laut, PDRM sudah bersedia berdepan sebarang kemungkinan banjir yang dijangka bermula bulan depan. Timbalan Ketua Polis Negara berkata, persiapan itu meliputi segala aspek termasuk kekuatan anggota dan aset. Penyampaian maklumat sahih dan tepat antara fungsi pengamal media. Justru kolaborasi media dengan PBT diyakini membawa impak positif kepada penerimaan masyarakat. Untuk itu, Persatuan Penggiat Media Labuan mengambil inisiatif berkunjung ke Wisma Perbadanan Labuan bagi berkongsi matlamat sama. Kunjungan itu akan memperkukuh kerjasama dalam menyalurkan maklumat dasar serta inisiatif kerajaan kepada masyarakat. Aspek keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia yang berada di Asia Barat akan terus diberi keutamaan khususnya di kawasan konflik. Menteri Pendidikan Tinggi berkata, kerajaan sentiasa bertindak proaktif terhadap situasi seumpama itu bagi memastikan kebajikan pelajar terjamin. Kedutaan Turki di Malaysia menganjurkan majlis resepsi malam tadi bagi meraihkan ulang tahun ke-101 Republik itu. Dihadiri kira-kira 600 tetamu terhormat daripada kor diplomatik, pegawai kerajaan dan diaspora Turki. Sambutan itu menampilkan juadah istimewa dan pameran budaya yang meriah. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Hakim Negara Malaysia telah menganjurkan sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan audiovisual pada peringkat nasional. Tema tahun ini iaitu Your Window to the World, menggambarkan peranan dokumentari sebagai pintu kepada maklumat dan perspektif global. Sempena Deepavali, Maxis meraihkan lebih 165 pelajar di MySkills Foundation di Kalumpang, Hulu Selangor. Program itu diadakan bagi meraihkan kepelbagaian budaya dan kebersamaan. Antara aktiviti adalah menghasilkan rekaan kolam yang warna-warni dan penyediaan hidangan tradisional Deepavali dan kudapan seperti muruku bagi menonjolkan kekayaan tradisi Deepavali. Malaysia berharap keanggotaan sebagai negara rakan BRICS akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan ekspor bagi tempoh jangka panjang. MITI memaklumkan Putrajaya akan memainkan dalam mengukuhkan rantaian bekalan global terutama dalam sektor penting seperti semikonduktor serta sektor lain yang strategik. Secara kumulatif, KDNK BRICS pada masa ini berjumlah lebih kurang 26% daripada KDNK dunia, hampir sama dengan kekuat 7 atau G7.
Dalam pada itu, Tengku Zafar menegaskan Malaysia berpendirian jelas untuk tidak mengambil kesempatan terhadap konflik perdagangan antarabangsa dengan berpegang pada dasar tidak bersekutu dengan mana-mana negara kuasa ekonomi dalam menangani isu-isu antarabangsa termasuk perang perdagangan melibatkan Amerika Syarikat, China dan Rusia. Sebaliknya, Malaysia akan terus berusaha mengukuhkan lagi hubungan diplomatik dan diplomasi perdagangan dengan semua negara. TNB, syarikat berkaitan kerajaan GLC pertama, menyahut seruan kerajaan untuk naikkan kadar gaji minimum kepada RM1,700. Ini bukti TNB sebuah organisasi yang kukuh dan berjaya catat keuntungan tanpa abaikan kebajikan pekerja. Beliau turut hargai jasa serta kesediaan pengurusan syarikat itu untuk melakukan anjakan yang sesuai bagi memberikan perkhidmatan terbaik buat rakyat. Melaka Halal Hub Melaka terima anugerah Hub Industri Halal pertama Malaysia. Anugerah tersebut diterima pada Majlis World Halal Excellence Award WHEA 2023 di Melaka. Melaka Halal Hub menempatkan 130 kilang yang mempunyai pengesahan halal. 92 daripadanya merupakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Melaka buat julung kalinya menjadi tuan rumah bersama bagi acara ini. Graduan TVET berpotensi menjadi usahawan. Ke arah itu, ekosistem bagi menyokong inisiatif itu perlu diperkasa. Selain itu, kejayaan usahawan TVET juga dicadangkan dikongsi di semua platform media agar masyarakat membuka mata melihat potensi sebenar yang dimiliki graduan TVET. Lebih banyak pusat data akan ditubuhkan di Johor dalam masa terdekat. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, Johor kini menjadi tumpuan utama global berikutan penubuhan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Terdapat lebih 50 pusat data di negeri itu. Terdiri daripada pusat data yang sedang dalam permohonan, dalam pembinaan atau sudah beroperasi. Selangor, Kuala Lumpur dan Johor catat bilangan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022. Berdasarkan Banci Ekonomi 2023, ketiga-tiga negeri itu secara kumulatif menyumbang 49.1% daripada jumlah bilangan pertumbuhan di Malaysia. Ketua Perangkawan berkata, di peringkat daerah, Johor Bahru dan Petaling catat bilangan pertumbuhan tertinggi merentasi ke semua sektor. Kedua-duanya menyumbang secara signifikan kepada sektor perkhidmatan dan pembinaan. Sekurang-kurangnya 55 rakyat Palestin terkorban dan puluhan lain cedera dalam serangan Israel ke atas sebuah bangunan kediaman di Bandar Beit Lahia, Utara Gaza. Menurut Perkhidmatan Kecemasan Awam Palestin, kebanyakan mangsa dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Bagaimanapun, tiada sebarang respons segera dari pihak Israel. Susulan itu, angka kematian rakyat Palestin telah melebihi 43,000 menurut kenyataan pihak berkuasa kesihatan Gaza dalam tempoh 48 jam lepas. Rejim Zionis telah membunuh 96 orang dan mencederakan 277 yang lain. Ini menjadikan jumlah kematian sebanyak 43,020 orang dan 101,110 cedera sejak Oktober 2023. Dalam perkembangan lain, jumlah kematian akibat serangan udara Israel di Lubnan sejak 8 Oktober 2023 telah mencecah 2,710, manakala mangsa yang cedera pula meningkat kepada 12,592. Sumber tentera Lubnan berkata sebanyak 17 serangan udara dilakukan di selatan Lubnan dan 5 di timur menyebabkan puluhan lagi terbunuh. Ribuan orang membantah di luar Parlimen Georgia selepas parti pemerintah memenangi pilihan raya yang didakwa dicemari penyelewengan. Parti Georgian Dream yang berkuasa sejak 2012 memenangi hampir 54% undi pada pilihan raya tersebut. Empat parti pembangkang utama yang memenangi kerusi tidak mengiktiraf keputusan itu dan akan memboikot Dewan Parlimen. Bagaimanapun, tiada rusuhan berlaku. Beberapa bandar dan daerah di Hainan, Selatan China terpaksa tangguh sesi persekolahan akibat hujan lebat yang bermula kemarin. Menurut pihak berkuasa tempatan, hujan ini disebabkan oleh gabungan sisa taufan Trami dan udara sejuk. Di Bandar Sanya, jalan raya telah dinaiki air dan beberapa kawasan mengalami gangguan bekalan elektrik. Bandar Qionghai dan daerah Tuncang serta Chiang Mai juga mengeluarkan notis penangguhan kelas.
sekian Kanta 744, lagi berita-berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.